Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Saya Ahmad Zikri. Hari ini akan membentangkan tentang subnet. Sebelum saya memulakan video ini, saya memohon maaf jika sebarang kesilapan dilakukan sepanjang saya menyelesaikan soalan di dalam video ini. Terima kasih. Okey, pertama sekali sebelum kita belajar subnet, kita mesti tahu apa itu subnet. A subnet is a logical subdivision of an IP network. The process of dividing a network into two or more network is called subnetting. Apa kita belajar subnet? Ini jawapan dia. Because the main purpose of subnetting is to help relieve network congestion and improve network performance. Disclaimer, sebelum kita start, saya akan tunjukkan kepada anda semua dua jadual yang amat penting untuk kita guna dalam menyelesaikan soalan tentang subnet, iaitu tabel pertama dan tabel kedua. Okey. Soalan yang pertama. Okey, first kali dalam buat soalan ni, kita kena pecahkan dalam bentuk macam ini. Itu, kita rujuk host yang pertama dan host yang kedua, network address, dan ambil nombor oktet yang terakhir dan kita pecahkan kepada binary. Sama juga seperti subnet mask yang diberi, kita ambil oktet yang terakhir dan kita jadikan dia dalam bentuk binary. Selesai saja kita tukar kepada binary, kita akan membuatkan perbandingan antara kedua-dua host dengan subnet mask yang diberi. Pertama sekali, kita tukar kepada 8 dan kita akan kalikan bersama binary host yang pertama dengan subnet mask yang diberi. Hasilnya ialah kosong. Jadi jawapannya ialah kosong subnet. Dan yang kedua pula, kita akan bandingkan antara host yang kedua iaitu 65 dan subnet mask 192, dan apabila kita kalikan kedua-dua nombor binary berikut, kita akan mendapat 64 subnet. Okey, setelah kita buat perbandingan, kita akan dapat yang subnet host yang pertama tidak sama dengan subnet host kedua. Jadi, destination is not the same. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni dia sama je dengan soalan yang pertama, iaitu ambil oktet terakhir network address dan subnet oktet terakhir subnet mask dan kita bandingkan. Setelah bandingkan, kita akan dapat 128 subnet. Lepas tu, kita ambil balik network address yang sama, tapi di last octet tu, kita tukarkan dengan subnet yang kita dapat daripada perbandingan. Soalan ketiga. First sekali, soalan ni nampak macam susah, tapi berdasarkan subnet yang dia dah bagi, iaitu 255
.255.255.0 dan kita akan bandingkan dengan A. Nampak tak dia punya network address dia hujung dia 12, tapi bila kita bandingkan dengan subnet mask kosong, so jawapan dia kita akan dapat kosong. Disebabkan semua kosong, jadi kita copy paste je balik network address dan octet terakhir tu kita jadi kosong, dan ini ialah jawapannya. Soalan keempat. Okey, soalan nombor 4 ini dia bagi IP address 193.10.10.0 dan dia mahu jadikan kepada 4 subnet. Dekat sinilah kita akan guna jadual yang awal-awal sekali saya tunjuk dekat disclaimer tadi. Okey, kita tengok soalan. Disebabkan dia minta 4 subnet, jadi kita bulatkan dekat kotak tu di mana ada 4. Di mana subnet dia sama dengan 4. Okey. Lepas kita dah bulat 4 subnet tu, kita akan dapat tahu host dan subnet mask, dan seterusnya kita akan guna jadual di bawah. First kali yang kita akan isi dekat dalam jadual yang di bawah ni ialah subnet, sebab berdasarkan table tadi kita dah dapat tahu subnet mask sama dengan /26. So kita masukkan dalam subnet mask jadual tu 26. Lepas itu kita akan tengok dekat table tu host bersamaan dengan 64 dan kita akan masukkan ke dalam network ID. Disebabkan host dia 64, so antara each of subnet, network ID dia akan tambah 64. Jadi first subnet ialah .0 dan second subnet dia akan tambah 64. Jadi membuatkan hujung dia 64 jadi 128 dan jadi 192. Okay, next kita akan tengok number of usable host. Number of usable host ni kita dapat 64 berdasarkan table, tapi kita kena ingat untuk of usable host kita kena reserve untuk network ID dan broadcast ID. Jadi 64 tolak 2 sama dengan 62. Okey, setiap subnet mempunyai 64 host dan host yang pertama diberikan kepada network ID dan host yang terakhir diberikan kepada broadcast ID. Jadi, broadcast ID ialah nombor yang terakhir setiap subnet. Okey, host ID range ni dia simple je. Dia ID di mana 64 host tu di antara network dengan broadcast. So, network start kosong, subnet pertama, dan akan berakhir dengan 62 host ID ni sebelum ke broadcast ID. Jadi, inilah jawapan berikut. Peringatan. The first network ID must be the original ID given. And each of subnet total host must be -2 because to give one to the first network ID and the last to broadcast ID. Okey, setelah kita membuat jadual tadi, barulah kita dapat menjawab soalan A, iaitu network address dan broadcast address, dan cuma masuk-masuk saja daripada jadual yang kita dah buat tadi. Okey, question 4B, determine the subnet mask. Dia bagi subnet 4 dan kita dapat subnet mask kita 26. Dapat daripada jadual itu. Dan subnet mask ni dia sebenarnya menggantikan bilangan nombor 1 dalam susunan octet itu. Sekarang ni susunan dia 26. Tetapi octet ketiga pertama mempunyai 24.
Dan oktet yang last iaitu oktet keempat, dia hanya mempunyai 2 sahaja binary 1. Jadi kita kena rujuk lagi satu table yang kita tunjuk terdahulu, iaitu CIDR table, di mana sekarang 3 oktet 24. Jadi dia kekurangan lagi 2. Jadi berdasarkan table CIDR, kita akan ambil 2 sahaja, iaitu 207 dan 206, dan kita tambahkan, dan hasil yang kita dapat itu 192 ialah subnet mask tersebut. Jadi jawapan dia ialah subnet mask bersamaan dengan 255.255.255.192. Question 4C. Determine the number of usable host per subnet. Sekarang host kita 64. Jadi kita akan pakai formula host sama dengan total tolak 2. Jadi 2 tu dia masukkan kepada address ID dan broadcast ID. Jadi 64 tolak 2 dapatlah 62. Question 5. Okay guys, soalan 5 ni, 5A, dia lebih kurang dengan soalan 4 tadi. Cuma beza dia, ada 8 subnet. Biasalah, kita tengok jadual subnet table, 8 subnet, host 32, subnet mask 27. Jadi kita startkan dengan subnet mask dan pergi kepada network ID, iaitu host tambah dan pergi pula kepada number of usable host, di mana host tolak 2, iaitu reserve untuk network ID dan broadcast ID, dan broadcast ID di mana penghujung setiap subnet. Seperti kita tengok 31 tambah 32, 63. Lepas itu kita pergi ke last sekali, iaitu host ID range, di mana host yang boleh kita gunakan. Dan 5A, determine the network address and broadcast address. Dah siap. Question 5B, determine the subnet mask. Okay, ini pun sama macam question 4. Kita tengok subnet table dan kita tengok juga CRDR table. First kali kita tengok subnet mask dia 27. Jadi dia mempunyai 27 nombor 1 dalam dia punya susunan oktet. Jika kita susun 3 oktet dan oktet terakhir kurang 3, jadi kita ambil 3 yang pertama daripada CRDR table dan kali, tambah dan dapat jawapan. Itulah dia subnet mask, iaitu 255.255.255.224. Question 5C, determine the number of hosts per subnet. Kita tengok subnet table dan kita tengok host dia. Sama juga, host bersama dengan total tolak 2. Jadi 32 tolak 2 sama dengan 30. Okey, inilah question 5. Bila dah siap, A, B dan C. Soalan ke-6. Soalan 6 ni nampak macam lain, tapi dia ni sebenarnya lebih kurang je. Sebab apa yang lainnya ialah must bit. Must bit kita boleh rujuk juga kepada CIDR table, di mana 2 must bit itu mewakili 2 kotak daripada CIDR table dan seterusnya. First kali kita tengok must bit yang kedua. Must bit 2 kita rujuk kepada CIDR table dan kita tukarkan 207 tambah 206 iaitu 192 kepada binary number. Dan daripada situ kita dapat tahu berapa 1 dan berapa 0. Bilangan nombor 1 bersamaan dengan N1 dan bilangan 0 bersamaan dengan N0. Keep in mind, nombor yang kita dah tukarkan kepada binary itu, kita ambil berapa bilangan nombor 1 dan nombor 0 dan baru kita boleh apply kepada subnet, bilangan subnet dan bilangan host. Okey. Lepas tu kita akan guna formula iaitu subnet bersamaan 2 kuasa N1 dan host bersamaan dengan 2
kuasa N0 tolak 2. Sebab apa tolak 2? Sebab reserve untuk address, IP address dan broadcast ID. Daripada situ kita bolehlah kira, sebab mask bit 2 dia mempunyai bilangan N1 dia bersamaan dengan 2. Jadi 2 kuasa 2 sama dengan 4. Dan host dia punya N0 bersamaan dengan 6. Jadi 2 kuasa 6 tolak 2 bersamaan dengan 62. Okey. Lepas kita dah tahu cara untuk menyelesaikan mask bit 2 yang kita tunjuk sebentar tadi, barulah kita boleh buat untuk mask bit 3, 4, 5 dan 6. Okey, sekarang kita tengok mask bit 3. Guna CADR table, kita bulatkan 3. Sebab apa? Sebab mask bit dia 3. So kita bulat 3 yang pertama. Lepas itu kita tambahkan keseluruhan dan tukarkan kepada binary. Binary pula kita pecahkan kepada bilangan nombor 1 dan bilangan kosong. Kepada itu lepas itu kita guna formula subnet dan host. Dan kita dapatlah 2 kuasa 3 sama dengan 8 untuk subnet dan 2 kuasa 5 tolak 2 sama dengan 30 untuk host. Jadi kita dah faham macam mana nak selesaikan untuk mask bit ini. Kita fast forward, dapat jawapan semua. Voila, inilah jawapan lengkap untuk soalan 6. Soalan ke-7. Okey, sebab soalan 7 ni soalan dia besar, banyak. Jadi kita akan selesaikan part by part. Bermula dengan kita akan selesaikan subnet mask. Lepas itu pergi kepada kelas dan terus kepada subnet dan juga number of host. Okay, first part kita settlekan subnet mask. Dengan menggunakan kesemua ilmu-ilmu yang kita dah belajar tadi, kita boleh applykan table subnet dan table CADR untuk selesaikan subnet mask ini. Tetapi kita boleh settle di mana subnet mask antara 24 dan /32 sahaja. Inilah jawapan untuk kesemua yang subnet mask dia antara 24 dan 32. Untuk CADR yang tiada dalam table subnet, kita boleh guna rumus ini. CADR means number of one in dotted decimal notation. Hence, /13 mean it has 13 one in the arrangement, di mana dekat CADR 13 kita ada dalam octet, keempat-empat octet kita ada cuma 13 sahaja 1. Dan apabila kita convert ke decimal, kita akan dapat seperti berikut, iaitu CADR 13 bersamaan dengan subnet mask 255.248.0.0. Lepas itu kita akan selesaikan untuk CADR /20, /21 dan /14. Berikut ialah jawapan. Okey, part yang kedua untuk soalan 7 iaitu kelas. Untuk kelas, kita rujuk kepada perkara di sebelah ini. Observe the first octet in the IP address. Given kelas A, range dia antara 0 hingga 127, kelas B 128 hingga 191, kelas C 192 hingga 223. Jadi kita tengok octet yang pertama setiap network address yang telah diberi, dan daripada itu kita dapat rumuskan ke kelas masing-masing. Okay, settle part kelas. Kita selesaikan pula number of subnet. Untuk selesaikan number of subnet ni, kita kena pecahkan kepada 3 mengikut kelas A, B dan C. Untuk mudahkan lagi kita punya penyelesaian. Okey, kita mulakan dengan kelas C dulu. For class C, to find subnet, we only use the last octet because it is used to determine the number of hosts. Then convert the last octet to binary number and use the formula 2 to the power of n1, where n1 is the number of 1 in the octet. Okey, kita tengok contoh yang pertama. C, subnet mask 255.25.25.240. Kita tukarkan kepada binary, iaitu 240 sama dengan 1
1111000. Lepas tu kita ambil dia punya 1, kita kuasakan 2 kuasa 4, dapatlah 16. So itulah dia number of subnet untuk subnet mask yang berikut. Dan kita applykan pada semua dan dapatlah jawapan ini. Okay, next, kelas B pula. Untuk determine the number of subnet, kita gunakan the last 2 octet. Sebab untuk kelas B, the last 2 octet lah yang dia reserve untuk letak host. So kita guna formula yang sama, 2 kuasa N1, dan kita ambil contoh yang pertama 255.255.255.252 dan kita tukarkan kepada binary, dapat seperti berikut. Kita ambil jumlah bilangan nombor 1 dalam kedua-dua oktet berikut dan kita kuasakan 2 kuasa 14, dapatlah 16,384. Dan kita applykan formula berikut untuk kesemua jawapan yang lain dan kita dapatlah apa yang kita dapat. Okay, last sekali untuk bilangan subnet bagi kelas A. Kelas A sama juga, tapi yang beza dia, kelas A ni kita ambil the last 3 octet. Sebab apa? Sebab dia cakap macam tu. Dan kita gunakan balik, kita convertkan the last 3 octet to binary dan kita guna formula yang kita guna sebentar tadi, 2 kuasa N1. Dan kita tengok contoh yang pertama, dia punya last 3 octet ialah 248.0.0, di mana dia menghasilkan 5 bilangan binary nombor 1. Jadi kita kuasakan dia 2 kuasa 5, dapatlah 32. Lepas apa yang kita faham, kita applykan balik dekat semua dan kita dapatlah jawapan yang berikut. Okey, inilah jawapan bagi bilangan subnet. Ingat, kita kena ingat untuk kelas A, kelas B dan C, masing-masing ikut dorang ambil last octet keberapa. Contohnya kelas C last octet, kelas B last 2 octet dan kelas A last 3 octet. Dan kita tukarkan kepada binary, kita kuasakan 2 kuasa kepada bilangan binary nombor 1 dan dapatlah jawapan untuk bilangan subnet. Okay, next, kita dah settle number of subnet, kita settlekan pula number of host. Macam biasa, kita pecahkan ikut kelas masing-masing. Okay, untuk kelas C, untuk mencari bilangan host, sama saja kita apply balik apa yang kita belajar dekat untuk mencari bilangan subnet, iaitu to find the host in the class C, we use the last octet. Okey, tapi yang beza dia ialah kita guna formula yang lain untuk convert the last octet to binary number and use the formula to 2 kuasa N0 tolak 2, di mana N0 ialah bilangan kosong dalam octet itu yang setelah kita convertkan. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Dia punya last octet ialah 240. Jadi kita tukarkan kepada binary dan kita dapat 2, tukarkan kepada binary dan bilangan kosong itu kita kuasakan jadi 2 kuasa 4. Ingat, tolak 2. Sebab apa? Sebab host sama dengan host kena reserve untuk 2, itu network ID dan broadcast ID. Jadi dapatlah 14. Lepas itu kita boleh selesaikan untuk yang lain. Ok, next pula kelas B. Kelas B sama juga, kita tengok 2 octet, last 2 octet dan kita guna formula 2 kuasa N0 tolak 2. Kita tengok contoh yang pertama, last 2 octet 255.252. Jadi kita tukarkan kepada binary, dapat seperti berikut. Kita kuasakan dengan bilangan nombor kosong dalam octet 2 octet berikut. Jadi 2 kuasa 2 tolak 2 sama dengan 2. Lepas tu kita bolehkan selesaikan yang lain. Buat balik untuk kelas A, formula yang sama, cuma kali ini the last 3 octet. Kita ambil the last 3 octet. Okey, kita tengok contoh yang pertama, 248.0.0, tukarkan kepada binary, kuasakan 2 bilangan nombor kosong di dalam octet berikut. Jadi 2 kuasa 19 tolak 2, dapatlah jawapan 524,286. Kita applykan kat lain, dapat jawapan. Okey, jawapan bilangan host tadi masukkan balik dalam soalan 8.
Okey, soalan 8 ni dia minta CIDR. Soalan dia memang lain, tapi bentuk dia lebih kurang dengan soalan yang kita jawab, soalan 1 dan 2. Macam biasa, kita ambil subnet mask dan seperti kita tahu CRDR ialah bilangan 1 dalam subnet mask. Jadi, kita convertkan subnet mask 255.255.254.0 kita convert kepada binary. Dapatlah seperti ini. Dan kita kira bilangan nombor 1 dan kita dapat 23. Jadi, bilangan nombor 1 sama seperti CR. Soalan ke-9. Okey, soalan nombor 9. Dia bagi IP address dan dia bagi CIDR. Tapi kita tengok dia suruh check apa problem dengan group of subnet in the CIDR block. Kita tengok apa yang beza dia. Sekarang dia bagi CIDR dan beza antara keempat-empat IP address ialah the last 2 octet, di mana 68, 69, 70 dan 71. First, kita ambil CIDR, kita tukarkan kepada binary. Dapat ini. Dan kita ambil setiap octet yang terakhir dan kita convert kepada binary 68, 69, 70 dan 71. Selepas itu, kita buat seperti soalan 1, kita compare octet yang ketiga untuk CIDR, kita comparekan dengan setiap IP address octet ketiga. Jadi 68 compare, 69 compare, 70 compare 71. Semuanya kita dapat 68. Jadi jawapan dia, dengan kita by comparison, kita mendapat 68 subnet dan semuanya sama. Jadi kita boleh buat kesimpulan yang terima kasih kerana sudi dengar sampai ke soalan yang last.